Dan jangan anggap harta ni 1 juta, 2 juta. Anda ada satu rumah, anda ada satu kereta, anda ada duit dalam bank, itu semua harta anda. Kalau anda tak buat wasiat dan berlakunya pergaduhan yang mengakibatkan harta anda beku dan harta anda tak dapat dimanfaatkan oleh waris-waris anda, mereka tak boleh nak move on. And this is really, really bad. Right? Anda pernah dengar tak wasiat? Kadang-kadang mungkin anda pernah dengar wasiat ni dekat bank, okay? Ataupun anda buat apa-apa pelaburan. Paling common lah, paling common. Bila anda ambil takaful, nanti ejen takaful akan tanya, okay, tuan nak buat wasiat ke ataupun anda tuan nak buat hibah? Kan? Mungkin ada daripada anda mungkin tak pernah dengar pun wasiat. Which is great, right? That's why you're watching this video. So awesome, okay? Stay tune sampai habis. Dalam video kali ini, saya nak kongsikan kepada anda apa itu wasiat dan kenapa wasiat ini penting. So, dalam video sebelum ini, saya pernah nyatakan dekat Malaysia ini, hampir 70 bilion ringgit Malaysia yang beku ataupun tergantung dan majoriti adalah daripada harta-harta umat Islam ataupun umat Melayu Islam. Alright, and this is worrying. 70 billion, that's a lot of money. We're talking about B-I, billion, not million. So that's a lot of money and can help a lot of people kalau kita dapat cairkan aset-aset yang beku ini. Dan antara sebab utama kenapa benda ni terjadi, okay, saya boleh cakap kerana tidak ada perancangan pusaka yang betul. Okay, tidak ada perancangan harta pusaka yang betul ketika kita masih hidup. Kan? Kita ingat, buat wasiat ni bila kita dah tua, dah nak meninggal dunia baru buat wasiat. Tidak. Okay? Sebab kematian ni, mati ini tidak ada siapa yang tahu melainkan Allah sahaja. Alright? Apa itu wasiat dan kenapa wasiat ini penting? Wasiat ini adalah ikrar atau pengakuan seseorang untuk menyempurnakan pengagihan harta selepas kematian kepada bukan waris dan ahli waris yang terlindung daripada menerima harta pusaka kita. Right? So that is wasiat. It is a pengakuan ataupun ikrar. Okay? Benda yang wasiat ni boleh terjadi dengan lisan, maksudnya kita cakap, ataupun seelok-eloknya bila kita tulis. Sebab bila kita cakap, minda manusia ni, kan, bila kali terakhir yang anda ingat apa yang anda baca pagi tadi? Mungkin anda dah lupa, betul? So sebab itu bila kita tulis, at least ada rekod. Okay? Lagi afdal ada kita tulis, ada tarikh dan kita sign. Sebab apa? Sebab wasiat baru akan menggantikan wasiat-wasiat kita yang sebelum ini. Contohnya kalau kita dah buat wasiat umur 30 tahun. Umur 50 tahun kita buat wasiat baru. Wasiat masa kita 30 tahun tu tak boleh nak diguna pakai lagi. Sebab tu tarikh sangat-sangat penting dalam mana-mana dokumen wasiat yang kita buat. Right? Dan wasiat ni penting ke tak penting? Okay? Kat sini saya nak bagi satu ayat. Okay? Ayat daripada surah Al-Baqarah. Maksudnya, kamu diwajibkan apabila seseorang dari kamu hampir mati, jika ia ada meninggalkan harta, hendaklah ia membuat wasiat untuk ibu bapa dan kaum kerabat dengan cara yang baik menurut peraturan agama sebagai suatu kewajipan atas orang-orang yang bertakwa. Surah Al-Baqarah ayat 180. Boleh jadi ustaz tak tadi? Okay, alright. But that is just to show you that, benda topik ini ada dalam Al-Quran. Dan benda ni kita kena ambil tahu. Terutamanya untuk orang-orang Islam di luar sana. This is very, very important. And seperti apa yang saya cakap sebelum ni, kita tak nak harta kita nanti terbeku ataupun tergantung. Dan dalam wasiat ini, kalau saya nak bagi jawapan mudahnya kepada anda semua, sebab kadang-kadang orang salah faham wasiat ni, ingat kita nak buat wasiat untuk bagi harta kepada anak kita. Ataupun kita nak bagi harta kepada ibu bapa kita. Sebab ibu bapa, anak-anak kita, anak kandung kita, mereka ini punya pengagihan harta pusaka tu dah ada dalam faraid. Okay? Dah ditetapkan. So wasiat ini sebenarnya apa? Ada dua sebab. Ada dua sebab kenapa kita buat wasiat. Yang pertama, wasiat untuk kita melantik wasi. Okay? Wasiat melantik wasi. Apa yang saya maksudkan dengan wasiat melantik wasi adalah kita nak melantik seorang pentadbir harta pusaka kita bila kita mati nanti. Okay? So for example, saya wasiat melantik isteri saya sebagai wasi saya ketika saya meninggal nanti. Bermaksud, apabila saya meninggal dunia, isteri saya kena ataupun isteri saya perlu
menjadi pentadbir kepada harta pusaka saya. Pernah dengar tak? Kalau kita tak lantik siapa-siapa, semua orang akan gaduh. Macam mana kita nak elakkan daripada orang bergaduh? Kita melantik seseorang, satu individu untuk uruskan harta pusaka kita. So at least semua orang yang masih hidup ni tak boleh nak gaduh, tak boleh nak cakap dia tak puas hati lah, patutnya dia yang uruskan dan sebagainya. Sebab kita masa kita hidup lagi, kita dah lantik seseorang individu. Dan tujuan yang kedua adalah untuk mewasiatkan maksimum 1/3 daripada harta kita kepada bukan waris kita. Okay? Bukan waris. So, dua je. Yang pertama tadi adalah untuk melantik wasi dan yang kedua adalah untuk sedekahkan ataupun beri 1/3 maksimum harta kita kepada bukan waris. So, bukan waris ni contohnya siapa? Contohnya, jiran anda. It can be anyone, kawan-kawan anda. It can be untuk amal jariah. Boleh juga kepada masjid, kepada rumah anak yatim. Terpulang pada diri anda. Okay? Asalkan mereka bukan waris. Kepada anak angkat sekalipun boleh juga anda wasiatkan 1/3 sebab anak angkat tidak mendapat harta kalau ikut faraid. So mereka ni, kalau anda nak beri harta anda kepada anak-anak angkat anda, boleh gunakan instrumen wasiat. Dan for example, mu'alaf. Jika anda mu'alaf, maksudnya anda masuk Islam, tetapi ibu bapa anda tidak masuk Islam. Mereka tidak layak untuk menerima harta pusaka anda. So kalau anda sayang mereka, disebabkan mereka ibu bapa anda nak bagi, anda boleh gunakan instrumen 1/3 itu, maksimum 1/3 untuk beri sum to your parents yang mungkin belum lagi memeluk agama Islam. Alright? So far so clear. So itu wasiat. Dan wasiat ini penting untuk semua orang yang berharta. Dan jangan anggap harta ni 1 juta, 2 juta. Anda ada 1 rumah, anda ada 1 kereta, anda ada duit dalam bank, itu semua harta anda. Kalau anda tak buat wasiat dan berlakunya pergaduhan yang mengakibatkan harta anda beku dan harta anda tak dapat dimanfaatkan oleh waris-waris anda, mereka tak boleh nak move on. And this is really, really bad. Right? So hopefully anda dapat sesuatu benda yang baru dalam video kali ini. Jika anda nak tahu lagi tips-tips kewangan yang lain, jangan lupa untuk lawati YouTube channel Dr. Adam Zubair dan subscribe YouTube saya supaya anda dapat notification apabila saya release video-video baru. Dan jika anda ada sebarang pertanyaan, sebarang persoalan, boleh nyatakan dalam ruangan komen. InsyaAllah saya akan jawab di kemudian hari. Saya akan jumpa anda semua dalam video seterusnya.